A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi hari ini, sesi tadabbur harian. Insya-Allah hari ini kita bersama-sama di muka surat yang ke 295 muka surat 295. Insya-Allah kepada sahabat-sahabat semua yang bersama dengan kita pada kali ini dapat buka mushaf insya-Allah untuk kita sama meneliti, untuk sama-sama kita melihat sama-sama insya-Allah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat 295 kita pada kali ini. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di surah Kahfi ayat yang ke-16 sehingga ayat yang ke-20 insya-Allah. Kita masih lagi bersama-sama di kisah Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Kita baru masuk saja dalam muka surat yang lepas iaitu 294 tentang kisah Ashabul Kahfi, permulaan ceritanya. Jadi kita akan tengok pada hari ini insya-Allah apakah seterusnya cerita tentang Ashabul Kahfi ini. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan insya-Allah dalam ayat yang ke-16 ini, saya bacakan dulu insya-Allah sebelum daripada kita teruskan penceritaan kita tentang Ashabul Kahfi ini. InsyaAllah kita baca sedikit apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat ini insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sampai kepada hari ini tentang kisah mereka ni sebenarnya asalnya sebagaimana yang disebutkanlah di dalam kisah Ashabul Kahfi ni, disebutkan oleh para ulama tafsir, dikatakan bahawa mereka asalnya adalah sendirian-sendirian, iaitu mereka ni masing-masing mereka ni tak suka melakukan apa yang dilakukan oleh kaum mereka, penyembahan berhala dan sebagainya. Jadi mereka melarikan diri, mereka cuba mengelak daripada apa yang terpaksa mereka hadiri. Jadi perkara ini dikatakan berlaku di zaman seorang raja Rom pada masa itu, iaitu Raja Diocletianus. Jadi mereka ni, bila mereka ni tidak hadiri, mengelak daripada menghadiri perkara-perkara yang tak elok ni, lalu lama kelamaan mereka mula perasankan bahawa ada kawan mereka juga macam tu, ada orang lain juga macam tu. Akhirnya mereka mula bersatu, mereka pun mula berkumpul. Jadilah bilangan mereka ini sebagaimana yang disebutkan oleh kebanyakan ahli tafsir ialah 6 orang. Jadi mereka ni, sebab itulah kita baca dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa iz i'tazaltumuhum. Kata-kata ini adalah kata-kata bisikan sesama mereka kan. Jadi apabila mereka ni dah berkumpul, apabila mereka ni dah bersama, jadi salah seorang daripada mereka yang dianggap semacam ketua lah kepada mereka ni, dia pun berkata wa iz i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Apabila kamu semua dah lari, dah mengelakkan diri, tak nak join semua tu, dan juga mereka semua, iaitu kaum kamu semua, dan juga apa yang mereka sembah selain daripada Allah ni, kita semua tak nak ikut, maka Allah dia pun berkata fa'wu ilal kahfi, marilah kita lari ke sebuah gua kan. Jadi kita sebut sebelum daripada ni bahawa dalam bahasa Arab, kalau ikutlah terjemahan al-kahfi pun gua, satu lagi al-ghar, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di Ghar Hira, jadi dipanggil gua juga. Tapi ghar ini dalam bahasa Arab ni berbeza daripada kahfi, sebab ghar ni ialah satu gua yang kecil, gua yang bukanlah kita nak kata gua sangat lah kan, sebagaimana Ghar Hira, dia sangat-sangat kecil kan, hanya muat seorang dua orang dah. Tapi Al-Kahfi ni ialah satu gua yang berada di bukit, yang mana bentuk dia besar, saiz dia besar, mana boleh masuk ramai dalam tu. Itu nama dia Al-Kahfi. Jadi dia pun berkata yang dianggap sebagai ketua ni, dia berkatalah kepada grup dia ni, sahabat-sahabat dia ni yang dah mengelak, tak nak beriman kepada apa yang diimani oleh ni, iaitu sembah berhala dan sebagainya tu. Jadi dia pun kata fa'u ilal kahfi, marilah kita pergi kepada gua lah kan, yansyur lakum rabbukum mir rahmatih,
Yansyur artinya ialah limpahkan, maksudnya limpahkan. Sebab kalau ikutnya gua ni adalah satu tempat yang kita kata memang susah lah kan, gua kan, dalam keadaan gua mana ada paip air, mana ada cahaya, mana ada kan. Kalau ikut gua tu, iaitu satu tempat yang memang terpisah daripada orang ramai. Itu maksud gua kan, automatically orang akan perasan macam tu. Jadi dia dia berkata kepada nilah sahabat-sahabat dia ni kan, tak apa, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala ni yansyur lakum rabbukum min rahmatih. Yang penting tu kita akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berilah rahmat dia bagaimana, dan kemudian wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Mirfaqa artinya ialah limpahan, kemudahan, satu tempat yang menyenangkan, yang memudahkan dan sebagainya. Asal maknanya kan, kalau dalam bahasa Arabnya mirfaqa juga ialah apabila kalau kita letakkan makanan di atas meja tu kan, maknanya mudah nak capai lah, mudah nak makan lah kan. Bila letak atas meja tinggi, kalau tak di bawah ni jauh sikit. Jadi itu mirfaqa. Jadi ada bacaan dia ialah mirfaqa, yang kita baca biasa ialah mirfaqa, tapi ada baca dengan marfiqa, gitu kan. Jadi itu dua bacaan lah di dalam qiraat. Jadi dia ni dia berkata Tuhan kamu akan pasti akan berikan mirfaqa tu kepada kamu semua. Jadi kita ada dua lah kat situ kan, iaitu satunya ialah kita kata apa ni, dia minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mesti Allah Taala akan berikan rahmatnya. Dan yang keduanya ialah Allah Ta'ala kita minta Allah Ta'ala akan mudahkan kepada kita kehidupan kita kan, walaupun dalam tu adalah gua. Watara syamsa, kemudian seterusnya ialah kamu pun melihatlah asyamsa. Asyamsa maknanya ialah matahari maknanya. Kemudian kamu akan melihat masa ini ialah Allah Ta'ala nak gambarkan tempat bagaimana mereka ni berada tu. Gua mereka tu berada. Jadi setengah ulama tafsir kata tempat gua mereka itu berada di atas puncak bukit, tak adalah rendah di bawah lembah kan, tapi di atas bukit, yang mana keadaan tu dapat cahaya matahari. Jadi Allah SWT sebut ni kan, bentuk gua mereka ni watara syamsa iza tala'at, apabila matahari tu naik matahari tu naik tinggi, gitu, iza tala'at maknanya matahari naik, minta maaf, apabila matahari naik, tara, Allahu Akbar, jadi tazawaru an kahfihim. Tazawaru an kahfihim, tazawaru tu maknanya ialah condong ataupun melengkung. Jadi matahari tu ialah dikata tak direct kena kepada badan mereka tu. Jadi ada cahaya matahari masuk, bukan tak ada cahaya matahari masuk, sebab kalau tak ada cahaya matahari masuk ke dalam gua tu, dia akan jadi sangat-sangat gelap kan. Tapi ada cahaya matahari masuk, tetapi bagaimana cahaya matahari tu masuk dalam tu, jadi ini Allah Ta'ala jadikan cantik kan, iaitu matahari tu dia tak terkena tepat kepada badan mereka tu. Banyaklah ulama-ulama sebut kan, kalau terkena tepat ni akan jadi panas lah mereka ni akan mudah susah nak tidur lah, pakaian mereka akan menjadi rosak lah kan, sebab kena cahaya matahari, kepanasan dan haba dan sebagainya kan. Jadi Allah SWT sebutkan ni, wa tara syamsa iza tala'at, apabila matahari tu naik dia akan terkena, dia kata tazawaru, dia akan melengkung an kahfihim, dia tak terkena direct kepada gua mereka tu, zatal yamin, iaitu di sebelah kanan. Jadi bila matahari, jadi ada setengah ulama kata ialah pintu gua tu menghadap ke utara. Wallahu a'lam bissawab lah kan, itu semua adalah pandangan-pandangan. Jadi yang disebutkan oleh Al-Quran di sini, dia kata ialah bahawa matahari itu akan melengkungkan daripada gua mereka tu menjauh ke sebelah kanan. Wa iza gharabat, apabila matahari itu jatuh pula, tadi matahari naik, sekarang matahari jatuh pula, dia akan jadi macam mana? Taqriduhum, Allah Ta'ala kata taqriduhum maknanya tatrukuhum, maknanya akan meninggalkan mereka zatashimal, ke sebelah kiri. Jadi bentuk ni kan, insyaAllah kalau kita ada gambar, kita ada lukisan, mungkin lebih mudah lah kita nak ceritakan, tapi maksud dia macam itulah. Maksudnya ialah secara mudahnya kita kata ialah matahari itu tidak mengenai tepat kepada mereka, tetapi dia akan beralih tak direct kepada mereka. Wahum, Allah Ta'ala kata fi fajwatin, mereka tu berada di fajwah. Fajwah ni artinya satu tempat yang lapang, muttasi', dan kemudian tu berada di maknanya kita kata di tengah-tengah, di tengah-tengah gua tu fajwatin, ada ruang yang besar, jadi mereka berada di situ, fi fajwatin minhu, dalam gua itu. Kemudian zalika min ayatillah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan bahawa itu semua adalah merupakan salah satu daripada min ayatillah, daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana kalau kita katakan, iaitu bagaimana mereka ni boleh berada di situ, ketepatan mereka berada dalam gua tu, mereka lari ke gua tu, kemudian tu bagaimana kedudukan mereka ni tak kena pada matahari, kenapa mereka pilih gua tu, dan macam-macam lagi kan.
Jadi semua-semua benda ni adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak jadikan sebagai salah satu daripada benda yang akan diceritakan, ya, sebagaimana yang kita boleh bacalah sekarang kan dalam surah Al-Kahfi. Jadi peristiwa ini dipanggillah dalam Inggeris dipanggil seven sleepers, iaitu 7 yang tidur, 7 orang yang tidur. Perkara ni masyhur, ada di dalam, disebutkan even di dalam Bible yang diselewengkan pun ada sekarang, dalam Taurat pun ada cerita ni kan, dan di kalangan Bani Israel pun tahu cerita ni kan, iaitu seven sleepers ni, 7 orang yang tidur ni. Jadi sebab itulah bagaimana timbulnya cerita ni ialah kerana orang-orang kafir Quraisy telah pergi kepada orang-orang Yahudi di Yasrib pada masa itu, dan mereka bertanya kepada Yahudi, apakah nak tanya kepada Muhammad. Jadi antara benda yang diberitahu oleh orang-orang Yahudi kepada orang-orang musyrik ni, cuba tanya tentang seven sleepers ni, 7 orang yang tidur ni, tahu tak Muhammad ni? Tengok kan, kalau ikutnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam manalah tahu kan, even orang Arab tak masyhur cerita ni kan, tak tahu cerita ni, tapi tiba ditanya soalan ni. Tengok kan, jadi tiba-tiba Nabi Muhammad SAW boleh ceritakan kepada orang Quraisy ni. Jadi bila orang Quraisy ni beritahu balik kepada orang Yahudi, dia rasa pelik lah, macam mana Muhammad boleh tahu perkara ni. Jadi tengok kan, siap dengan cerita sekali, siap dengan surah Kahfi ni, siap dengan Allah Ta'ala cerita dengan detail kan. Cuma kalau kita tengok sini kan, Allah Subhanahu Ta'ala tak ceritalah di mana perkara ni berlaku kan. Sebab itulah sampai sekarang ni macam-macam lah kata kan, ulama' ni ada kata-kata di sini, ada ulama' dia kata di sini macam-macam kan, ulama' iaitu menentukan kita kata apa ni, tempat tu kan. Ada yang kata bandar ni sini, ada kata bandar ni. Wallahu a'lam bisawab, sebenarnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala tidak ceritakan di manakah bandar-bandar ini kan, tapi Allah Taala sebut hanya bandar saja, sebagaimana kita akan tengok next nanti kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun sebutlah, kata keadaan mereka macam tu, wahum fi fajwatin minhu dzalika min ayatillah man yahdillah fahuwal muhtad. Kemudian Allah Taala buatlah kan prinsipnya, iaitu sesiapa, minta maaf ayat sekarang ni ayat yang ke 17 minta maaf, okey, insya-Allah. Jadi Allah SWT kata fahuwal muhtad, siapa yang Allah Taala beri petunjuk maka dia akan dapat petunjuk. Artinya petunjuk ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak beri, manusia tak akan dapat. Jangan macam manalah kan. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata ialah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Dan sesiapa saja yang disesatkan, maka tak akan mungkin siapa lagi yang akan dapat menjadi wali kepadanya yang akan memberi petunjuk kepada dia. Maknanya kalau Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah kita harap kepada Allah SWT sajalah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus kan, jalan yang benar, jalan kepada Islam. Seterusnya insya-Allah ayat yang ke-18 kita tengok sini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa tahsabuhum aiqazan. Seterusnya Allah Ta'ala cerita lagi keadaan mereka ni. Kalau kamu pergi tengok mereka ni pada masa mereka tu tidur tu, tahsabuhum, Allah Ta'ala kata wa tahsabuhum aiqazan, mereka ni macam-macam tak tidur. Aiqaz ni maknanya bangun lah kan, jaga tak tidur lah maksudnya kan, aiqazan. Sebab apa? Kerana menurut ulama tafsir, dia kata mata mereka tu celik, mata mereka tu terbuka. Cuma apa yang Allah Ta'ala sebut sebenarnya, iaitu Allah Ta'ala pukulkan pada telinga, maknanya telinga mereka ni tak dengar, tapi mata mereka ni celik. Jadi kalau orang tengok mereka ni, mereka ni tak tidur. Kemudian apa lagi? Sedangkan Allah Ta'ala kata wahum rukud, sedangkan mereka ni rukud. Rukud ni maknanya tidur sungguh kan, tidur matilah kita panggil bahasa Melayu kan. Maknanya tidur bukan tidur main-main lah, tidur sungguh-sungguh kan. Itu. Jadi wahum rukud, tapi kamu tengok mereka macam jaga. Itu wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Kemudian mereka ni bukannya diam macam tu, mereka bergerak sana, bergerak sini, ke kanan ke kiri kan. Ada yang kata apabila matahari tu datang terkena sebelah sini, mereka paling sini, bila matahari datang sebelah sini, mereka terbaling sini. Itu wallahu a'lam, itu ahli tafsir lah katakan. Tapi maknanya mereka ni Allah tak sebut bergerak ke kiri dan kanan. Ada ulama kata hikmah daripadanya ialah kalaulah kita ni tak bergerak, duduk dalam satu keadaan saja, darah tu dia akan jadi mendap lah, akan jadi penyakit dan sebagainya. Itu di antaralah kalau ikut kajian sekarang kan. Yang keduanya pula, bila mereka ni berada satu tempat keadaan ni, mereka mungkin akan dimakan oleh tanah kan, sebab tak bergerak kan. Jadi kita ni bila bergerak-gerak ni kan, kita tak, jadi maknanya tanah pun kata, oh ini hidup ni, macam tu. Jadi maknanya ialah mereka ni Allah Ta'ala gerakkan, wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal, sekali ke kanan sekali ke kiri, wa kalbuhum, kemudian tu anjing pula mereka pula. Anjing mereka ya basitun zira'aihi. Basitun tu maknanya ialah menghulurkan tangan dia macam nak terkam tu. Basitun yadaihi tu, basitun zira'aihi tu maknanya lengan dia macam anjing duduk tu macam tu kan. Jadi maknanya basitun zira'aihi bil wasid. Wasid tu artinya ialah iaitu di muka pintu gua tu.
ataupun dia kata ialah dia tu di depan gua lah kan, depan gua tu bil wasit. Asal makna wasit ni ialah maknanya ialah penutup, maksudnya kan, penutup itu kalau kita kata penutup pintu, tapi tak dikatakan, tak digunakan dalam ayat ni bab. Kalau bab tu makna pintu, sebab gua tak ada pintu, tapi dikatakan pada masa itu ialah mana batu-batu jatuh kan, sehingga seolah menjadi penutup kepada pintu gua tu jadi kecil. Jadi kalau orang tengok, mana tak ada orang, macam mana orang nak masuk kan, kemudian tu anjing pula di depan tu. Jadi seterusnya itu wasit, lawit tala'ta alaihim. Allah SWT kata kalau kamu itolak tu makna kalau ikut makna ya kena panjat sikit barulah nampak. Jadi lawit tala'ta alaihim, jadi nak menunjukkan bahawa tempat tu tinggi. Jadi kalau kamu pergi panjat tempat tu, kamu jenguk dalam tu, Allah SWT kata lawallaita minhum firara, nescaya kamu akan lari daripada situ. Kenapa lari? Jadi mungkin tempat tu Allah Ta'ala jadikan menakutkan, akan rasa takut manusia bila sampai ke situ. Jadi firara wala mulita minhum ru'ba, dan nescaya kamu akan rasa takut, lari dan takut. Jadi bagaimanakah bentuk dia menyeramkan ke kita katakan dan sebagainya. Kita kan kadang-kadang pergi satu tempat dalam hutan ke apa benda kan, kita akan tengok rasa macam takutlah tempat ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala campurkan perasaan-perasaan tersebut ke dalam hati kalau kita pergi tengok tempat tu pada masa mereka tidur. Jadi semua ni adalah merupakan, kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala nak jaga mereka yang tidur tu kan, supaya tak ada orang kacau, tak langsung tak tersentuh kan. So berapa lama tu kan, 300 tahun kan, kita bayangkan 300 tahun kan. Jadi wala mulita minhum ru'ba. Allah SWT sebutkan kemudian selepas daripada itu ialah ayat yang ke-19, insyaAllah ayat yang ke-19. Jadi dalam ayat yang ke-19 ni kita tengok cerita dia sekarang ni kan. Wa kazalik, dan begitulah ba'asnahum, Allah Ta'ala bangkitkan, maknanya jagakan mereka balik daripada tidur mereka tu. Maknanya mereka ni tak adalah tidur sepanjang sampai ke habis, tak, tapi Allah Ta'ala bangkitkan selepas daripada tu. Allah Ta'ala nak sebutkan kat sini kan, wa kazalika ba'asnahum, kami bangkitkan. Apa tujuan dia? Kemudian Allah Ta'ala sebut liyatasa'alu bainahum, supaya mereka ini bertanya-tanya sesama mereka. Ini lam tu dia kata lam nurul ta'lil. Jadi Allah Ta'ala jadikan mereka ni special. Special kerana apa? Kerana mereka ini adalah orang-orang yang telah sanggup untuk menyelamatkan diri, melarikan diri, tidak mahu mengikut apa yang dilakukan oleh kaum mereka tu pada masa tu. Kita sebutkan sebelum daripada ni bahawa peristiwa ini yang pertama dikatakan ramai ulama mengatakan ialah berlaku kepada pengikut Nabi Isa, iaitu selepas daripada Nabi Isa telah diangkat ke langit, jadi berlakulah peristiwa ni. Itu satu pendapat lah. Ada pendapat mengatakan bahawa ianya berlaku kepada Bani Israel sebelum daripada Nabi Isa alaihissalam. Wallahu alam. Yang penting bagi kita ialah Allah Ta'ala tak ceritakan perkara ni, tapi mereka ni lah mengikut ajaran yang benar. Dan pada masa tu orang-orang yang berada di negeri mereka ni dipaksa, orang kaum mereka tu ialah supaya untuk menyembah berhala, dan mereka ni semua adalah menyembah berhala, iaitu orang-orang negeri tu. Jadi mereka ni tak mahu terima, jadi mereka lari, terjadilah peristiwa gua ni. Jadi kemudian Allah Ta'ala matikan mereka, bukan matikan, masya-Allah, tidurkan mereka selama kita kata 300 tahun, ataupun dalam Quran sebut 300 tambah lagi 9. Jadi kalau kita ikut 300 tambah lagi 9 ialah maknanya ialah 309 tu ialah mengikut sistem bulan, kiraan bulan, maknanya ikut lunar. Kalau ikut kiraan matahari ialah tahun dia ialah 300 sahaja, 300. Jadi itu kita akan ceritakan selepas daripada ni bagaimana perkiraan tu Allah Ta'ala sebutkan, tapi makna satu masa yang lama. Walaupun adalah kan, kalau ikut Seven Sleepers ni, kalau ikut orang barat kan, penciptaan mereka tentang, jadi ahli-ahli sejarawan kan, mereka akan katakan bahawa sebenarnya bukan 300, ada yang kata 100 lebih dan sebagainya, tapi Allah SWT jelaskan sini ialah 300. Jadi bagi kita ialah 300. Jadi kita katakan di sini Allah SWT ceritakan ialah mereka ni Allah Ta'ala bangkitkan balik, sedarkan balik daripada tidur mereka ni, liyatasa'alu bainahum, supaya mereka ni bertanya-tanya sesama mereka lah. Qala qailum minhum, berkata salah seorang daripada mereka. Qala qailun salah seorang yang berkata, minhum, daripada kalangan mereka yang tidur tu, kam labistum, berapa lama kamu tidur labistum ni kamu berada di sini berapa lama? Jadi setengah daripada mereka kata qalu labisna yauman aw ba'dha yaum, kita ni tidur di sini, dia kata satu hari ataupun separuh hari kot. Sebab apa?
Diriwayatkan bahawa mereka ni pergi masuk ke gua tu pada waktu pagi. Matahari maknanya hampir baru nak naik, mereka masuk ke gua tu. Jadi mereka ni terjaga bangun tu ialah pada waktu petang. Jadi sebab itulah mereka rasa, oh satu hari kot daripada pagi sampai petang, oh lebih kurang kan separuh hari lah mereka kata. Tu sebab apa? Mereka ni penat sangat kan, lari daripada kaum mereka kan pada waktu malam, kemudian sampailah kat situ gua tu pada waktu hampir-hampir pagi. Jadi mereka pun tidur lah situ kan, tertidur di situ. Jadi dan kemudian apabila mereka bangun ini, diriwayatkan dah tak ada langsung tanda-tanda bahawa mereka ni sebenarnya tidur 300 tahun. Sebab apa? Pakaian mereka ke, kalau kita katakan kalau orang lama kan berjanggut ke macam-macam lah kan, lusuh ke. Sebab itulah kalau kita tengok kan, kalau kita tengok iaitu kan dalam setengah-setengah filem ni ada orang putih ada buat filem ni tentang benda ni. Jadi dia buat filem dalam keadaan lusuh lah, mana berjanggut panjang lah. Sebab dah lama beratus-ratus tahun kan, mestilah tumbuh janggut, tumbuh apa benda semua kan. Tapi sebenarnya tidak macam tu. Yang pastinya ialah satu saja yang mereka rasa lain, iaitu mereka lapar. Sebagaimana kita akan tengok sebentar lagi kan. Jadi maknanya dari segi pakaian dia tak lusuh, dari segi badan mereka, fizikal mereka ni tak ada nampak pun bahawa mereka ni sebenarnya tidur 300 tahun. Sebab itulah mereka tak sangka pun. Sebab itulah mereka kata, oh kita tidur satu hari saja. Jadi maknanya tak ada benda pun yang membezakan, yang berubah dalam masa satu hari ni, kecuali satu saja, lapar kan. Takkanlah tumbuh janggut panjang daripada tak ada janggut jadi janggut panjang kan, kalau dalam masa satu hari. Jadi Allah Subhanahu Taala sebut sini ialah satu saja kan yang berubah kan. Jadi mereka pun berkata, qala qailum minhum kam labistum, kamu duduk dalam gua ni berapa lama kan? Kita duduk berapa lama? Jadi qalu labisna yauman aw ba'dha yaum, kita berada di sini hanyalah satu hari saja ataupun separuh hari saja, ba'dha yaum sebahagian daripada hari. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum, mereka pun kata kan, tak tahulah kan, tak apalah, wallahu a'lam. Itulah yang terbaik lah. Allah Ta'ala ajar kita kan pada jawapan kalau kita tak tahu apa-apa, qalu rabbukum a'lamu bima labistum, Tuhan kamu lebih tahu. Allahu a'lam lah sini, a'lam tu maknanya lebih tahu, rabbukum Tuhan kamu lebih tahu. Okey, kemudian seterusnya dia kata mereka, oleh kerana mereka ni rasa lapar, mereka pun fab'athu ahadakum biwarikikum, kemudian mereka pun kata inilah kita hantar seorang, jadi fab'athu ahadakum, salah seorang daripada kamu, jangan pergi ramai-ramai orang nampak ni. Mereka ni sebenarnya berada dalam keadaan takut lagi. Dan kemudian satu lagi, mereka ni ada warik ni ialah maknanya duit perak. Jadi menunjukkan bahawa mereka ni sebenarnya ialah anak-anak orang kaya, bukan orang miskin. Mereka ni ada duit perak kan. Jadi nak tunjukkan sini ialah ulama-ulama tafsir sebut bahawa mereka ni sebenarnya anak orang-orang hebat. Jadi mereka bawa duit, ada duit bersama dengan mereka. Jadi mereka pun nak pergi belilah. Jadi duit yang mereka bawa tu ialah duit perak tu, masih ada lagi gambar Dikanos tadi tu yang kita sebutkan ni, iaitu Raja Dikanos ni. Jadi Raja Dikanos ni yang kita katakan ialah dia ni memang 300 tahun dulu lah kan. Jadi orang-orang, jadi mereka ni pergilah. Jadi kita seorang lantik seorang, suruh dia pergi bawa duit perak ni. Hazihi, kata biwarikikum. Hazihi, ada dua bacaan sini, ada baca warik, kita baca warik lah. Setengah, ada satu bacaan lagi boleh baca dengan warku, al-warku bukan warik tapi warku. Kemudian dia kata ilal Madinah, pergi ke bandar. Bandar mana sini? Itulah setengah ulama kata, setengah ulama tafsir kata bandar ni adalah bandar Tarsus. Dia kata bandar Tarsus ni adalah satu bandar di Turki sekarang ni, di selatan Turki, berhampiran dengan Syam, berhampiran dengan negeri Syria. Itu dia kata bawalah pergi ke bandar ni. Ada yang kata bandar ni ialah bandar Amman, iaitu bandar Amman sekarang di Jordan tu. Ada yang kata setengah lagi bandar tu adalah bandar Daksus. Dia kata bandar Daksus ni di Turki juga. Jadi wallahu a'lam bissawab, Allah Ta'ala tak sebutkan mana bandar ni, tapi kalau kita baca dalam ulama-ulama tafsir memang banyak lah kan, dia kata bandar ini dan sebagainya. Tapi bagi kita ialah yang penting ialah pergi ke bandar, dia kirim seorang, beri duit perak, kamu bawa duit perak ni, kemudian apa yang mereka falyanzur, mereka pun berkata dia ni yang pergi ni yanzur, kata ayyuha azka ta'aman, manakah makanan yang paling azka ni makna terbaik, maknanya terbaik, suci kan. Jadi kalau ikut mana halal lah kita katakan. Sebab apa, pada masa tu kan kalau ikut penyembah-penyembah berhala, jadi penyembah berhala mereka ni mungkin menyembah untuk ni kan sebagainya kan, bukan kerana Allah SWT, jadi susah nak cari makanan halal. Jadi cari makanan yang terbaik, dia kata cari makanan yang terbaik. Ayyuha azka ta'aman, Allah Ta'ala nak ajar kita ni, bila kita nak makan kena makan yang azka. Kemudian falyatikum birizkim minhu, dan kemudian kamu bawa lah, dia akan bawa
dia beli sedikit barang tu, kemudian falyatikum, dia akan bawa kepada kita semua, kepada kamu semua, birizkim minhu, dengan satu part rezeki daripada makanan tu. Ulama tafsir menceritakan perkara ni, iaitu maksud birizkim minhu iaitu makanan yang cukup-cukup untuk kita makan je, jangan beli banyak-banyak nanti membazir. Itu maksudnya. Sebab itu perkataan dia guna birizkim minhu, iaitu sebahagian daripada rezeki yang Allah Ta'ala berilah kepada kita ni, beli cukup-cukup saja. Kemudian dalam masa yang sama dia kata wal yatalattaf. Jadi wal yatalattaf ni artinya ialah berlembut-lembut lah maknanya. Berlembut-lembut ni maknanya jangan tunjukkan, nampakkan bahawa kita ni ialah ada geng, ada ramai, kemudian tu kita ni adalah menentang apa yang dilakukan oleh kaum kita ni. Maknanya wal yatalattaf, itu bersikap supaya tak menampakkan bahawa kita ni adalah orang yang dicari-cari tu. Sebab mereka ni dikatakan dicari-cari, bahkan nama mereka ni dituliskan dalam Ar-Raqim, sebagaimana kita sebut ni. Sebahagian ulama tafsir kata Ar-Raqim tu ialah nama-nama mereka yang di wanted kan. Ini wanted jadi pandai-pandailah, wal yatalattaf tu pandai-pandailah menyorok dan sebagainya untuk ni. Sebab apa mereka wal yatalattaf? Sebab dia kata wala yush'iranna bikum ahada, supaya tak ada seorang pun akan menyedari bahawa makanan ni dibelikan dan kamu ialah sebahagian daripada orang yang dicari-cari itu. Jadi wala yush'iranna, jangan ada yang rasa pun, seorang pun akan rasa bahawa, menyebabkan orang terasa bahawa ni pelik ni. Jadi ini adalah di antara ajaran lah, kita katakan daripada Allah SWT tidak langsung kepada kita semua pada hari ini kan. Kalau kita nak buat apa-apa kan, kalau kita ni adalah dalam keadaan orang ni kita itu bawa satu benda, bawa satu mesej yang tertentu dan kita ni ginilah tidak disukai, so janganlah menunjukkan kita ni ialah sedang melakukan. Sebab apa? Suasana sekarang ialah suasana dia nak pergi cari makanan, bukan dia nak pergi berdakwah. Kalau nak pergi berdakwah tu cerita lain. Sekarang ni mereka nak pergi cari makanan. Sebab apa? Dia diperlukan oleh kawan-kawan dia. Jadi wal yatalattaf ni, kalau dulu-dulu lah kan, Quran dulu-dulu kan dia adakan tanda merah kan, wal yatalattaf ni warna merah, dan dikatakan inilah tempat pertengahan mushaf, iaitu mushaf daripada belakang, daripada Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbin nas, dari tengah-tengah dia ialah wal yatalattaf ni. Itu kata ulama yang menuliskan. Jadi kadang-kadang dalam setengah mushaf wal yatalattaf ni letak warna merah, dan dia kata di manakah tempat yang tengah-tengah tu, iaitu pada huruf ta tu. Wallahu alam. Seterusnya ialah ayat yang ke-20. Innahum in yazharu alaikum yarjumukum. Jadi dia pesan ni kepada orang nak pergi ni, jaga-jaga, dia kata. Sebab apa? Kalau mereka ni perasan kamu, kalau mereka ni perasan kamu, maknanya ialah sedar kamu ni. Yazharu maknanya boleh jumpa kamu ni kan, zahir kamu kan, nyata dah kamu gini-gini kan, nescaya dia kata yarjumukum, dia akan rejam kamu. Dia akan rejam. Memang maknanya nak menunjukkan secara tak langsung sini kita boleh faham ialah mereka ni sedang wanted. Kena menang orang ni wanted ni kan. Yarjumukum, mereka akan rejam kamu, akan bunuh akan hukum dengan lontaran batu kan, akan rejam sampai mati. Au yu'idukum fi millatihim, ataupun kalau tak rejam mereka akan murtad dengan kita balik. Yu'idu mana kembalikan semula kamu ni ke dalam agama yang itulah sembah berhala tu yang kita tinggalkan. Fi millatihim, yu'idukum fi millatihim, ke dalam agama mereka, cara hidup mereka. Walan tuflihu izan abada, kalaulah perkara tu berlaku, nescaya kamu tak berjaya lah kan, kamu tak berjaya lah selama-lamanya. Jadi maknanya kita sekarang ni lari daripada sini lah kerana kita nak menyelamatkan agama kita, menyelamatkan iman kita. Jadi kalaulah benda ni tu akhirnya kita tak berjaya lah. Jadi apakah seterusnya berlaku? InsyaAllah selepas benda ni kita akan tengok insyaAllah dalam muka surat 296 akan datang insyaAllah jumpa lagi di dalam sesi seterusnya insyaAllah, muka surat 296. Alhamdulillah. Jadi jangan lupa insyaAllah untuk share, untuk follow, untuk like, untuk komen dan seterusnya lah insyaAllah kepada semua sahabat-sahabat yang lain insyaAllah. Sahabat kita yang ramai di WhatsApp ke, di Telegram group ke dan sebagainya, letakkan link kita ni insyaAllah. Moga-moga kita akan mendapat sedikit daripada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada muka surat 295 hari ini, dan insyaAllah seterusnya 296 dalam sesi akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.